masuk ke dalam bilik dan suami membaca sesuatu dan saya pun ikut baca. Pada malam itu suami saya tidak dapat tidur dengan nyenyak. Sebabnya dia temankan saya, dia suruh saya tidur dulu, dan kalau tidak saya tak akan nak tidur dalam rumah tu. Tapi sebenarnya kami suami isteri masih belum tahu gangguan itu datang daripada jam yang kami beli dari Indonesia. Masih belum tahu lagi. Saya keesokan paginya bila bangun pagi, saya pun berkata sesuatu kepada suami saya yang tidak bertugas, mengambil urgent leave untuk menghantar saya ke klinik. Sebab apabila saya jatuh, siku saya terhentak atas lantai dengan begitu kuat dan membuat siku saya bengkak. Abang boleh tolong tak bang? Panggil ustaz ke? Panggil orang-orang pakar datang tengok rumah kita bang? Boleh tak bang? Sudahlah, awak jangan fikir bukan-bukan. Siku awak tu bengkak, itu mustahak. Saya nak bawa awak jumpa doktor dulu. Tahu-tahu nanti tulang awak retak ke. Tak nak saya apa-apa berlaku pada awak. Tentang rumah ni, saya rasa mungkin agaknya semalam tu bila saya bangun pun saya dengar anjing menggonggong. Mungkin ada benda yang lalu depan rumah. Dia singgah sekejap agaknya. Dah lah, awak jangan fikir bukan-bukan. Kita dah duduk rumah ni lama, tak ada apa-apa pun. Cuma malam semalam aja kan. Bang, tak bang. Saya rasa sejak kita beli jam dekat Indonesia tu, macam ada benda tak kena lah bang. Setiap malam 12:30 malam bila jam tu berbunyi, mesti saya dengar perempuan menyanyi selari dengan jam tu. Abang tolonglah bang, panggil ustaz bang, panggil pakar, tengok rumah kita bang. Kalau tak pun buanglah jam tu. Mana boleh buang? Awak tahu tak, jam tu antik. Tahun 50-an jam tu dibuat. Mana nak dapat lagi macam tu? Awak bukan tak tahu, saya ni memang suka kumpul barang antik. Awak tengok dalam rumah kita ni, senang-senang nak buang jam tu. Jangan kaitkan gangguan dengan jam, tak ada kena-mengena. Kita jumpa doktor. Pendengar Misteri Jam 12, sebelum saya teruskan dengan kisah Kak Azzi ataupun Kak Azila dan suaminya Abang Muhammad, saya ingin beritahu anda, kisah yang dikirimkan kepada saya adalah kisah yang dikirimkan oleh pengirim kita ini. Tapi ada juga dialog-dialog di mana saya cuba tambah sedikit untuk menambah lebih drama kepada kisah yang dikongsi sama. Jadi harap maklum, dialog itu mungkin bukan kata-kata yang dilafazkan, tetapi dialog tersebut telah pun tercetus daripada bacaan kiriman email, dan saya cuba bayangkan situasi yang dikirimkan oleh pendengar kita. Kita teruskan dengan kisah Aziz. Katanya, setelah dia berbual dengan suami tentang gangguan dalam rumah, tapi suaminya menidakkan gangguan itu ada kaitan dengan jam yang mereka beli dari Indonesia. Malah bila dia cakap lagi tentang jam tersebut, suaminya sampai naik marah. Dan suaminya mengatakan yang penting keselamatan dia. Tangan yang jatuh terhentak atas lantai, yang bengkak itulah yang utama, yang harus dirawat sebelum berlaku apa-apa lagi. Pendengar Misteri Jam 12, Aziz sebenarnya masih takut nak duduk dalam rumah tu. Katanya Aziz, setiap kali Casey, saya pandang jam grandfather clock yang ada di ruang tamu, setiap kali itu saya akan rasa meremang sangat-sangat. Pernah beberapa kali, waktu itu waktu maghrib. Bila waktu maghrib, biasalah Casey, rumah kami ni bukanlah 100% semua lampu dinyalakan. Ada juga bahagian-bahagian rumah yang lampu dimatikan. Dan bila di ruang tamu, pada waktu malam, saya dengan suami suka buka fill light saja, bukan lampu utama ruang tamu. Jadi fill light yang disebutkan ini berwarna oranye. Dan fill light ini akan membuat rumah ni rasa semacam ketika adanya jam tersebut. Waktu itu, saya sedang duduk di ruang tamu menonton TV. Di belakang sofa saya adalah jam grandfather clock, dan jam itu diletakkan betul-betul rapat dengan tembok. Apabila kita tonton TV, ada kalanya TV itu akan bertukar-tukar siaran. Bila tukar siaran, kadang-kala gelap, kadang-kala terang. Jadi bila televisyen saya menjadi gelap, mungkin scene waktu malam, saya boleh nampak reflection ataupun refleksi belakang saya.
Casey dan pendengar Misteri Jam 12, bukan sekali, malah beberapa kali perkara ini berlaku. Casey bayangkan, bila tengah tengok TV, dekat belakang saya, macam ada perempuan berdiri mata terbeliak dan lentuk ke arah jam grandfather clock yang ada di belakang saya. We need to get tickets to Quebec City. We need to get there as soon as possible. Astaghfirullahalazim. Aku tak nampak. Ya Allah, aku tak nampak. Abang. Ya Allah, ada apa? Kenapa dengan awak ni? Kenapa? Awak takut apa ni? Bang, saya rasa jam ni, bang, ada penunggu, bang. Ya Allah, awak tak habis-habis lah nak salahkan jam ni. Jam ni tak ada apa-apa lah. Awak ni lah yang terbawa-bawa sangat. Pasal itu hari kan? Saya kan dah kata, itu hari anjing gonggong kat bawah banyak sangat. Mungkin adalah makhluk yang lalu. Dia lalu, awak ternampak. Wrong place, wrong time. Awak jangan fikir bukan-bukan lah. Bang, saya tak fikir bukan-bukan, bang. Tadi saya tengah tengok TV. Saya nampak dekat cermin TV kat belakang, bang. Abang, tempat yang abang diri ni, bang, ada perempuan diri, bang. Dah lah, sudahlah. Jangan fikir bukan-bukan, Awak tengoklah TV. Saya banyak kerja nak habis ni, Astaghfirullahalazim. Awak nampak tak? Apa ni? Bang, saya dah cakap, bang. Jam ni ada benda, bang. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang ada dengar cakap abang sekarang. Kita keluar rumah ni dulu, sayang. Kita diri dekat luar. Abang telefon Pak Long. Kita minta tolong Pak Long, Abang, saya takut, bang. Abang, tolonglah, bang. Kenapa jam tu bergegar, bang? Tak apa, sayang. Kita tanya Pak Long. Kita tengok apa Pak Long boleh buat. Setelah jam di dalam rumah itu bergegar, bergoyang beberapa kali, barulah suami saya percaya tentang pengalaman yang menghantui saya melibatkan grandfather clock yang dibeli di Indonesia. Suami sendiri terperanjat dan saya boleh lihat suami dalam keadaan juga ketakutan, tetapi cuba mengawal perasaan takut dia, katanya Kasih dalam kiriman email kepada saya. Kemudian dengan baik-baik suami menyuruh saya keluar dan tunggu di luar bersama dengan dia, sementara dia menelpon Pak Long untuk dapatkan bantuan. Pak Long sebelah suami saya ni memang dikenali, boleh membantu dengan masalah-masalah seperti yang saya dan suami alami. Ramai ahli keluarga, adik-beradik telah pun dia bantu. Dia juga menyewa rumah dan sebagainya. Jadi pendengar Misteri Jam 12, sementara saya dengan suami berada di luar rumah, selain daripada jam tu bergoyang-goyang beberapa kali, Casey bayangkan, Casey, lampu dalam rumah berkelap-kelip. Kemudian sesuatu berlaku di mana suami saya terpaksa masuk ke dalam rumah kerana suara televisyen tiba-tiba menjadi kuat dan terlampau kuat sehingga boleh mengganggu ketenteraman jiran-jiran yang lain. Jadi suami saya terpaksa masuk ke dalam dan matikan televisyen. Abang tengok, bang, lampu rumah kita, bang. Abang tengok, bang. Abang, saya takutlah, bang. Abang, saya takut. Awak bawa bertenang, ya. Pak Long tengah on the way. Abang dah telefon Pak Long. Jangan pandang dalam rumah. Awak tengok luar, ya. Awak sabar. Abang pun dah tak tahu nak buat apa. Abang minta maaf lah. Kalau sebelum ni apa awak cakap, saya tak percaya. Saya tak tahu pun sebenarnya. Mana pula
Tak, Pak Long tak sampai-sampai. Abang, suara TV tu bang makin kuat bang. Seems like when we need it, we can find it. Bang, saya takut lah bang. Awak tunggu sekejap. Abang kena masuk dalam. Abang kena matikan TV. Kalau tidak nanti makin bising, nanti ganggu jiran-jiran. Bang, jangan masuk bang, jangan masuk. Tak apa, awak tunggu sekejap. Awak doakan saya. Ya, saya masuk sekejap. Saya matikan TV dan saya keluar balik. Awak tunggu sekejap ya. Pendengar Misteri Jam 12. Katanya Kak Aziz, waktu itu kakak rasa takut sangat-sangat. Mungkin sesuatu boleh berlaku kepada suami kakak. Kakak baca bismillah dan berkali-kali kakak ulang pada suami supaya berhati-hati. Kakak sebenarnya tak naklah jiran-jiran sebelah dapat tahu tentang masalah yang kami suami isteri alami pada malam tersebut. Jadi suami terpaksa masuk ke dalam rumah. Sebabnya suara televisyen makin lama makin kuat dan makin kuat, makin terlampau kuat. Suami kakak nampak masuk ke dalam. Dia baca bismillah. Kemudian dia terus berjalan tanpa dia memandang kanan dan kiri. Suami kakak terus pergi ke set televisyen, kemudian matikan TV dan cabut plug. Ketika suami kakak sedang mencapai plug di belakang set televisyen rumah kakak, kakak ternampak jelmaan wanita yang pernah kakak nampak beberapa malam sebelum ini berada di balkoni rumah kakak. Walaupun wajahnya tak nampak, sebab balkoni rumah agak gelap sangat-sangat, dan pada waktu itu lampu di ruang tamu telah pun mati kerana suami matikan. Dan bila keadaan rumah tu terlampau gelap, itulah kakak nampak susuk tubuh seperti ada orang perempuan yang sama dekat balkoni di rumah kakak. Dan kakak boleh dengar suara seperti sama yang kakak dengar ketika jam berbunyi tepat 12:30 malam. Dengan segera kakak panggil suami berkali-kali suruh keluar dari rumah. Suami mungkin terdengar apa yang kakak dengar. Suami lari keluar dan sambil suami matikan circuit breaker yang ada di hadapan pintu rumah kami. Pendengar Misteri Jam 12, setelah 1 jam lebih kakak dengan suami berada di luar rumah, keadaan rumah tu dah reda. Lampu pun tidak berkelap-kelip, televisyen pun tidak dibuat main, dan jam tersebut dah tidak lagi bergegar bergoyang dengan sendirinya. Pak Long pun sampai bersama dengan Mak Long. Alhamdulillah Pak Long dah sampai. Pak Long, Pak Long tolong kita Pak Long. Saya dengan isteri kena ganggu Pak Long. Ni apa masalahnya ni? Cakap dengan Pak Long. Bawa bertenang dulu, istighfar, ingat dengan Allah. Tak ada Pak Long. Pak Long nampak tak dekat ruang tamu tu? Nampak tak jam tu? Kenapa dengan jam tu? Pak Long, Aziz pernah cakap dengan saya dah banyak kali dah, ada sesuatu yang tak kena tentang jam ni. Tapi saya selalu mengidakkannya. Saya tak percaya. Sampaikan tadi bila Aziz tengah menonton TV, dia ternampak ada refleksi, ada perempuan Pak Long. Perempuan tu berdiri betul-betul dekat tepi jam. Dan kemudian saya masih tak percaya. Sampaikan bila saya sedang berbual dengan Aziz, jam tu bergegar dan bergoyang beberapa kali Pak Long. Pak Long, tolonglah Pak Long. Apa yang perlu kami buat Pak Long? Bawa bertenang dulu, istighfar, ingat Allah. Pak Long masuk dalam rumah. Pak Long nak tengok jam tu dulu. Kalau memang ada benda yang tak baik, kita buang saja jam tu ya. Pak Long nampak tak? Pak Long nampak tak jam tu? Dia bergoyang tu Pak Long. Pak Long, tolonglah Pak Long. Saya takut apa-apa berlaku dengan rumah saya Pak Long. Tak apa, sabar dulu. Pak Long saya masuk ke dalam rumah. Kemudian Pak Long cuba membaca surah, dikatakan ayat-ayat ruqyah. Pendengar Misteri Jam 12, tiba-tiba belum lagi pukul 12:30 malam, jam tu sudah pun berbunyi.
Dan jam itu masih lagi bergoyang. Untuk seketika waktu, sampaikan ia berhenti, Pak Long terus mengarahkan saya supaya mengangkat jam itu bersama dengan dia. Beberapa kali percubaan, suami Pak Long cuba angkat, tetapi tidak berdaya. Hairan saya, Casey, jam tu seorang diri pun boleh angkat. Tetapi suami dengan Pak Long angkat berkali-kali. Berat sangat-sangat jam itu. Sampaikan Mak Long tolong membantu. Saya memang tak berani nak sentuh jam itu. Saya setakat diri di luar saja dan menyaksikan apa yang sedang mereka lakukan. Pak Long pun berkata pada suami, dia akan cuba sekali lagi, sambil mulutnya komat kamit membaca sesuatu yang saya tidak begitu dengar. Kemudian barulah jam tu boleh diangkat. Dengan segera dibawa turun ke bawah dan terus dibuang di tempat pembuangan sampah. Dari pengalaman ini, saya pelajari sesuatu. Sebenarnya, lain kali kalau nak beli barang-barang antik, khususnya barang-barang yang dah wujud berpuluh tahun lamanya, kena pandai-pandailah kita. Terima kasih dan selamat tengah malam.